Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma syara'a al-muallifu ke surat 245. Thumma syara'a al-muallifu rahimahullah fi dzikril asya'i allati yundabu sujudus sahwi biwujudi wahidin minha wa hiya ma yali. Perbincangan kita masih lagi tentang sujud sahwi. Jadi matan yang kita akan baca selepas ni adalah sebab-sebab sujud sahwi lah. Sebab-sebab sujud sahwi. Jadi kata syarah hafizahullah, selepas dihuraikan apa yang berkait dengan sujud sahwi, dia kata summa syara' al-muallif rahimahullah. Kemudian mula muallif rahimahullah pada menyebutkan perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi dengan sebab adanya salah satu daripada perkara-perkara ni. Wahya ma yali, dan al-asya, perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi dengan sebab adanya salah satu daripada perkara-perkara ni, apa yang berikut. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis solah, meninggalkan satu sunat ab'ad daripada sunat-sunat ab'ad. Ini ataupun meninggalkan salah satu daripada sunat-sunat ab'ad, ataupun meninggalkan sebahagian au ba'dil ba'di, atau tarku ba'dil ba'di walau amdan, ataupun meninggalkan sebahagian daripada satu sunat ab'ad. Kalau tadi meninggalkan satu sunat ab'ad disunatkan sujud sahwi, begitu juga kalau kita meninggalkan sebahagian daripada satu sunat ab'ad tu pun juga disunatkan sujud sahwi. Dan disunatkan sujud sahwi itu walau amdan, walaupun kita meninggalkan sunat ab'ad tersebut secara sengaja, ya, secara sengaja. Kemudian apa dia sunat-sunat ab'ad tu? Jadi kata musannif, kata syarah, wa ab'adus solah ya tasyahhudul awwalu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunat-sunat ab'ad tu adalah tasyahud awal, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan selawat ke atas nabi padanya pada tasyahud awal, wal kunutu fi subhi, dan kunut pada solat subuh, wa fi witri nisfi ramadan al-akhir, dan pada witir separuh Ramadan yang akhir. Maksudnya 16, hari ke-16, malam ke-16 dan sehingga akhir Ramadan. Waktu tu disunatkan untuk kita berwitir. Jadi kalau kita tinggalkan kunut ketika witir tu, disunatkan untuk kita sujud, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wassahbi fihi, dan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga nabi dan sahabat-sahabat nabi, fihi ay fil kunut, padanya, yakni pada kunut. Itu pun termasuk daripada sunat-sunat ab'ad. Wal qiyamu fihi, dan berdiri padanya pada kunut. Jadi kunut tu satu sunat ab'ad, berdiri untuk kunut satu sunat ab'ad yang lain. Wassalatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, dan selawat ke atas ahli keluarga nabi pada tasyahud akhir. Adapun pada tasyahud awal tak disunatkan pun. Tak disunatkan pun kita baca kan selawat ke atas ahli keluarga nabi pada tasyahud awal. Adapun pada tasyahud akhir sunat, dan sunat dia adalah sunat ab'ad.
Jadi sunat dalam solat ni ada dua, satu sunat ab'ad dan satu lagi sunat hayat. Sunat yang kalau kita tinggalkan disunatkan untuk sujud sahwi adalah sunat ab'ad. Adapun sunat hayat tidak disunatkan untuk kita sujud sahwi, bahkan tidak dituntut. Bahkan kalaulah orang yang solat tu sujud sahwi kerana meninggalkan solat sunat hayat, dan dia sujud tu dalam keadaan dia tahu tak boleh pun sujud sahwi, maka solat dia batal. Kemudian kenapa dinamakan sunat-sunat ni sebagai sunat-sunat ab'ad? Jadi kata syarah, wasummiyatil ab'adu bidzalika li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi sahwi ashbahatil ab'adul haqiqiyah allati hiyal arkanu. Jadi dinamakan sunat-sunat ab'ad ni kan, sunat-sunat ni dinamakan dengan sunat-sunat ab'ad kerana sunat-sunat ab'ad ni tak kala dituntut kita tampung dia, dituntut untuk menampungnya dengan sujud sahwi. Bila kita tinggalkan sunat-sunat ni disunatkan untuk kita menampung semula kekurangan, kecacatan disebabkan sunat-sunat yang kita tinggalkan ni dengan sujud sahwi. Jadi disebabkan kita dituntut untuk menampung sunat-sunat ni dengan sujud sahwi, dia seolah-olahnya menyamai juzuk-juzuk yang juzuk-juzuk solat. Juzuk-juzuk solat iaitu rukun kan. Ashbahatil ab'adu al-ab'adul haqiqiyah. Jadi sunat-sunat ni dia menyamai juzuk-juzuk yang hakiki ataupun juzuk-juzuk rukun. Kan kalau rukun, kalau kita tinggal, kita dituntut, dan rukun dia wajiblah untuk kita datangkan semula. Contohnya kita tinggal rukun, kita tinggal rukuk kan, kita pergi sujud, rukuk tak buat lagi. Jadi waktu tu kita dituntut untuk naik semula dan rukuk. Ataupun kat rakaat keempat kita baru teringat ada rukun yang kita tak buat pada rakaat yang sebelum, maka wajib untuk kita tambah satu rakaat lagi. Jadi kat situ ada tuntutan lah, cuma tuntutan tu tuntutan wajib untuk kita gantikan semula untuk kita buat semula apa yang kita tinggal tu. Adapun sunat ab'ad ni dia sama dari segi dituntut tu kan, dia dituntut untuk menampung semula sunat-sunat ab'ad yang ditinggalkan. Cuma tuntutannya bukanlah tuntutan yang wajib kan, tuntutannya bukan tuntutan yang wajib, tapi tuntutannya tuntutan sunat. Jadi kerana tu dia menyamai al-ab'ad al-haqiqiyah, iaitu juzuk-juzuk yang hakiki, iaitu rukun. Baik. Fayusannu sujudu sahwi inda tarki tasyahhudil awal. Jadi kita nak sambung dekat tempat, kalau kat matan itulah kita berhenti, itu inda tarki tasyahhudil awal. Kalau kita baca matan daripada awal itu, faslun wa yustahabbu sujudu sahwi, disunatkan sujud sahwi, wa huwa sajdatani, dan ianya sujud sahwi itu 2 kali sujud, qubaila salam, sebelum salam, inda inda tarki at-tasyahhud, ketika ataupun kerana meninggalkan tasyahud awal dan selawat atas Nabi dan seterusnya lah. Semua ni sebab-sebab yang mana kalau kita buat ataupun kita buat ataupun kita tinggal, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Okey. Kita tengok. Kata syarah, fayusannu sujudu sahwi inda tarki tasyahhudil awal. Disunatkan sujud sahwi kerana meninggalkan tasyahud awal, au kalimatin, au inda tarki kalimatin minhu, ataupun kerana meninggalkan satu kalimah daripada tasyahud awal. Pun disunatkan sujud sahwi itu maksud dia sebut tadi disunatkan sujud sahwi
kerana meninggalkan satu sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada satu sunat ab'ad. Jadi bila kita tinggal kalimah daripada tasyahud akhir, kita bukan tinggal semua. Kita tak tinggal satu sunat ab'ad tu, iaitu tasyahud akhir. Kita tinggal juzuk, sebahagian daripada satu sunat ab'ad. Tinggalkan kalimat daripada tasyahud awal tu, disunatkan juga untuk kita sujud sahwi. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan tasyahud kat sini? Dia kata wal muradu bit tasyahhudil ladzi yasjudu lis-sahwi bitarkihi wal lafzul wajib fit tasyahhudil akhir duna ma yusannu fihi fala sujuda bitarkihi. Dan yang dimaksudkan dengan tasyahud, kita kata kalau tinggal tasyahud disunatkan sujud sahwi. Kalau tinggal tasyahud awal disunatkan sujud sahwi. Tinggal apa yang dimaksudkan dengan tasyahud tu, tasyahud yang mana? Lafaz yang mana? Dia yang dimaksudkan dengan tasyahud yang mana orang yang solat tu sujud sahwi kerana meninggalkannya. Maksudnya ialah lafaz yang dimaksudkan adalah lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Jadi lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir tu, kan kalau dalam tasyahud kita baca, kita mengaji, ada sekurang-kurang tasyahud, ada aqallut tasyahud dan ada akmalu at-tasyahud. Jadi lafaz yang wajib dibaca tu adalah aqallu at-tasyahud, sekurang-kurang tasyahud. Sebab tu dalam orang yang ta'liq, syarah buat ta'liq bawah tu kan, nombor 1 tu dia ulah sikit. Dia kata ai aqallut tasyahhudil mutaqaddim fi arkanis solah, iaitu lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir, iaitu sekurang-kurang tasyahud yang telah lalu. Yang dah lalu dah sebut sebelum ni. Di mana? Fi arkanis solah, pada rukun-rukun solat. Apa dia? Wa huwa at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sekurang-kurang tasyahud. Jadi lafaz yang wajib dibaca ni lah, yang wajib dibaca pada tasyahud akhir ni. Lafaz-lafaz ni lah kalau kita tinggalkan, sama ada kita tinggal semua ataupun kita tinggal satu kalimah daripada lafaz-lafaz ni, disunatkan untuk sujud sahwi. Adapun kalau kita tinggalkan lafaz-lafaz yang sunat dibaca sahaja, waktu tu tidak disunatkan sujud sahwi. Selain daripada lafaz-lafaz ni lah, sekurang-kurang tasyahud ni, yang kita duk baca tu akmalut tasyahud. Sama ada kita baca pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, iaitu kita baca akmalut tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Aqallut tasyahud at-tahiyyatu lillah, itu je. Kan? Jadi yang wajib, yang sunat untuk kita sujud sahwi kalau kita tinggalkan, iaitu lafaz-lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir tu. Kalau kita tinggal lafaz-lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Adapun lafaz-lafaz yang sunat dibaca pada tasyahud akhir dan kita tak baca pun pada tasyahud awal, tak disunatkan sujud sahwi. Kata syarah, duna ma yusannu fihi, ai dunal lafzil ladzi yusannu fihi. Selain, bukannya lafaz yang disunatkan baca pada tasyahud akhir. Fala sujuda bitarkihi, maka tidak ada sujud. Tidak ada sujud yang sunat kerana meninggalkannya. Boleh faham? Baik. Kemudian wa inda tarkis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan ketika meninggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ai fi tasyahudil awal.
Kerana meninggalkan selawat ke atas Nabi. Jadi tasyahud awal satu sunat ab'ad, selawat ke atas Nabi satu sunat ab'ad yang lain. Jadi kalau kita baca tasyahud kita tak selawat, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Wa inda tarkis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay at-tasyahudil awal. Jadi at-tasyahudil awal itu tafsir kepada dhamir pada kalimah fihi. Ada dhamir hi itu maksud dia fihi ay fi tasyahudil awal. Kemudian yang dimaksudkan dengan selawat ke atas Nabi itu kan lafaz selawat, lafaz selawat ke atas Nabi yang mana yang kalau kita tinggalkan disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi lafaz yang mana, iaitu lafaz sekurang-kurang selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Satu yang kalau kita tinggal kadar tu, ataupun kita tinggal satu kalimat daripada yang dibaca tadi tu, selawat tadi yang sekurang-kurang selawat tu, kita tinggal satu kalimat, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Tengok dia kata apa? Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengannya dengan selawat al-qadrul wajib minha fi tasyahudil akhir, iaitu kadar yang wajib daripada selawat pada tasyahud akhir. Pun dia buat taklid bawah tu, ai aqalluha al-mutaqaddim, ai aqallus salah al-mutaqaddim, sekurang-kurang selawat yang telah lalu disebutkan pada rukun-rukun solat. Wa huwa nahwu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau dia tak sebut sayyidina, ataupun dia tak sebut selawat-selawat kalau dia tak sebut lafaz-lafaz yang lain. Contohlah kalau orang tu dia datangkan dengan lafaz yang panjang ke, selawat ke atas Nabi, dia datangkan sifat-sifat Nabi ke, tapi waktu tu dia tak datangkan pun sifat-sifat Nabi tu, jadi tak perlu dia sujud sahwi. Dia yang wajib dia sunat dia sujud sahwi kalau dia tinggalkan lafaz yang wajib dibaca pada lafaz yang sekurang-kurangnya wajib dibaca pada tasyahud akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian wa tarkil kunuti fi subhi, dan kerana meninggalkan kunut pada subuh, au fi witri nisfi Ramadanil akhir, atau kerana meninggalkan kunut pada solat witir pada pertengahan Ramadan yang akhir, pertengahan Ramadan yang kedua. Iaitu malam ke-16 sampai akhir. Lepas tu kunut nazilah, kita dah buat kunut nazilah lah ni kan. Kalau tinggal kena sujud sahwi dah. Kata syarah duna kunutin nazilati fala yasjudu li tarkihi. Tidak kunut nazilah, maksudnya tidak disunatkan sujud sahwi kerana kunut nazilah. Fala yasjudu li tarki, maka dia tak sujud kerana meninggalkan sujud kunut nazilah. Kemudian wa tarkis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil kunut, dan kerana meninggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, yakni pada kunut. Wa tarkis salati alal ali wa sahbi, dan kerana meninggalkan selawat ke atas ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi, pun sama juga pada ketika kunut itulah. Kalau kita tinggal selawat ke atas ahli keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Sebab tu kalau orang baca sekurang-kurang kunut kan, sekurang-kurang kunut ada doa, ada sana. Dia baca Allahumma ghfirli ya ghafur kan, Allahumma ghfirli ataupun ighfirli ya ghafur. Jadi ighfirli itu doa, ya ghafur itu sana, doa dan juga pujian. Tapi dia tak selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi satu sunat ab'ad yang lain, kunut satu sunat ab'ad yang lain. Jadi walaupun dia buat kunut,
tapi dia telah meninggalkan sunat ab'ad yang lain. Itu selawat ke atas Nabi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi, selawat ke atas sahabat Nabi. Jadi disunatkan juga dia sujud sahwi. Boleh jadi dia kata, saya dah kunut dah. Ya betul lah, memang kamu dah kunut, tapi kamu tinggalkan sunat yang lain, sunat ab'ad yang lain. Kemudian watarkil qiyami fihi, dan meninggalkan qiyam. Meninggalkan qiyam iaitu berdiri padanya, ayat pada kunut. Jadi nak tasawur macam mana? Macam hari itulah yang kita sebut tu, orang yang tidak boleh membaca kunut, kan, dia tak hafal lagi doa kunut. Jadi kita kata orang ni disunatkan untuk dia berdiri kadar bacaan kunut. Disunatkan untuk dia berdiri kadar bacaan kunut. Jadi kunut tu tak ada lah, kan? Jadi disunatkan untuk dia berdiri kadar tersebut. Katalah dia tak boleh nak kunut apa semua, tak boleh, lain-lain tu pun tak boleh lah, yang selawat apa semua tu. Jadi disunatkan untuk dia berdiri kadar tersebut, kadar bacaan kunut. Jadi bila dia tidak berdiri kadar bacaan kunut dan dia terus sujud, maka ketika tu dia dikira meninggalkan qiyam sahaja. Sama juga dengan tasyahud awal. Orang yang tak boleh membaca tasyahud awal, maka disunatkan untuk dia duduk kadar bacaan tasyahud awal. Jadi bila dia tidak duduk kadar bacaan tasyahud awal, dia terus bangun ke rakaat yang ketiga, maka orang tu disunatkan sujud sahwi kerana meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Kemudian watarkis salati 'alal ali fi tasyahudil akhir, dan kerana meninggalkan selawat ke atas ahli keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Semua tu masuk dalam sebab yang pertama. Semua yang kita sebut tu adalah sebab yang pertama, iaitu meninggalkan sunat ab'ad. Yang kedua, fa'lu ma la yubtilu sahwuhu as-salata wa yubtiluha 'amduhu. Yang kedua, meninggalkan sebab yang kedua daripada sebab-sebab yang disunatkan sujud sahwi, melakukan apa yang terlupanya, melakukan perkara yang terlupanya tidak membatalkan solat, sengajanya membatalkan solat. Dia melakukan perkara-perkara yang mana perkara tersebut kalau dibuat secara terlupa dia tidak membatalkan solat, tapi kalau dibuat secara sengaja ia membatalkan solat. Apa dia tu? Wahiyallati dzakaraha al-muallifu biqaulihi. Perkara tersebut ialah perkara yang disebut oleh pengarang dengan katanya wal kalamil qalili nasiyan. Ucapan yang sedikit yang dituturkan secara terlupa. Wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan, dan menambah rukun fi'li secara terlupa juga. Wal uklil qalili nasiyan, dan juga makanan yang sedikit. Dia makan makanan tu sedikit lah, makanan yang sedikit nasiyan, kerana terlupa juga. Dan ambil hukum orang yang terlupa juga orang yang jahil yang diberi keuzuran. Wa kan nasi al jahilul ma'dzur. Dan seperti orang yang terlupa, orang yang jahil yang diberi keuzuran. Itu orang yang baru masuk Islam ataupun dia tinggal jauh daripada para ulama. Jadi kalau kita kata apa? Panggil apa? Cepat lidah ke apa? Dia tersasul ke? Kan, dia tersasul. Ataupun orang cakap dia pergi balah dan perkataan tu sedikit
perkataan tu sedikit itu apa ni 6 perkataan ataupun kurang, maka solat dia tak batal lah. Solat dia tak batal. Sebab dia terlupa. Tapi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Begitu juga kalau ditambah rukun fi'li, secara terlupa pun disunatkan sujud sahwi. Ataupun dia makanan yang sedikit, kan ada nasi yang apa dekat dalam mulut dia, celah gigi dia terkeluar, lepas tu dia makan. Lepas tu boleh teringat, tapi dah makan dah. Itu pun dikira makan makanan yang sedikit. Dimaafkan, tak batal solat, tapi disunatkan untuk sujud sahwi. Adapun perkara-perkara yang kalau kita buat secara sengaja ataupun buat secara sengaja ataupun terlupa, dua-dua tu tak membatalkan solat, maka yang tu tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Contoh dia apa? Contohnya kita berpaling ke kanan, ke kiri, kan? Kita saja-saja pandang kanan, saja-saja pandang kiri, tapi bukan 3 kali berturut-turut lah. Jadi tidak membatalkan solat. Jadi bila kita buat tu tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Itu juga kita melangkah ke depan, melangkah ke belakang, kan? Bukan 3 kali berturut-turut pun sama jugalah, yang tu tak batal. Sengaja pun tidak membatalkan solat. Jadi bila kita buat tu tidak disunatkan sujud sahwi, sebab sengaja dan terlupanya tidak membatalkan solat. Yang disunatkan sujud sahwi perkara-perkara yang kalau kita buat secara terlupa tidak membatalkan solat, secara sengaja membatalkan solat. Kata syarah, wa amma ma la yubtilu amduhu wala sahwuhu kaliltifatati waliltifatataini wal khutwataini fala yasjudu lahu. Adapun apa yang tidak membatalkan oleh sengajanya, wala sahwu, dan tidak membatalkan juga oleh terlupanya. Buat secara sengaja tak membatalkan solat, buat secara terlupa pun tidak membatalkan solat. Seperti apa? Kaliltifatati, seperti satu iltifat, satu palingan, berpaling dengan sekali paling, kan? Dia tengok ke kanan, ataupun 2 palingan, paling ke kanan dan paling ke kiri. Ini kira 2 pergerakan lah. Sebab tu disebut 1, 2. Kalau 3 itu dah batal solat, sebab 3 kali berturut-turut. Wal khutwatain, 1 langkah ataupun 2 langkah, tak membatalkan solat, sama ada dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ni fala yasjudu lahu, maka dia tidak dia tidak sujud, dia tak disunatkanlah untuk dia sujud sahwi kerananya. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada bukan tempat dia. Ka'an yaqra al-Fatihata fi ghairi mahallil qiraah, seperti ia membaca al-Fatihah pada bukan tempat bacaan. Kan rukuk, seperti dia baca pada rukuk, masalan tengah rukuk dia pergi baca. Ada larangan daripada Nabi untuk dalam hadis, daripada membaca pada ketika rukuk. Begitu juga pada ketika sujud. Jadi dia pergi baca Al-Fatihah pada ketika rukuk ataupun pada ketika sujud. Disunatkan dia juga untuk dia sujud sahwi. Au yatashahhad at-tashahhud al-akhir fi ghairi mahallihi kal qiyam, atau dia tasyahud, dia membaca tasyahud akhir pada bukan tempat dia, kal qiyam, seperti dia baca ketika berdiri. Fayasjudu li jami'i dzalika sawa'un fa'alahu amidan aw sahiyan, maka dia sujud kerana semua yang tersebut tu, sama ada dia lakukan itu secara sengaja ataupun terlupa. Jadi dia baca tasyahud waktu berdiri sengaja, solat tak batal. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempat dia tak batal, kecuali salam lah. Salam, kalau salam tu batal lah. Dia bagi salam ke rakaat yang kedua, itu tak boleh, kan? Salam
Jadi salam dengan takbiratul ihram. Dua tu. Kalau tak salah. Salah. Baik. Sekejap. Mana itu? Kalau dia dahulukan salam atas bukan tempat dia, solat dia batal lah kalau sengaja kan. Ni ada kat bawah ni kan. Tak perasan. Tanbihun tu. Naqlu takbiratul ihram wassalam ila ghairi mahallihi ma'amdan mubtilun lis-salah. Memindahkan takbiratul ihram dan salam kepada bukan tempatnya secara sengaja itu membatalkan solat. Jadi selain daripada tu, contohnya kita pindahkan tasyahud akhir ataupun selawat atas Nabi, bukan pada tempat dia. Kita baca dia dekat qiyam. Tempat dia waktu duduk, tapi kita baca waktu qiyam. Sunatkan sujud sahwi. Fatihah baca dia ketika berdiri, kita baca waktu duduk ataupun ketika rukuk, ketika sujud, disunatkan sujud sahwi. Dan di sana ada beberapa sunat. Di masalah mustasnah lah, masalah yang dikecualikan. Ada sunat-sunat qauliyah, kalau kita pindahkan dia, disunat bukan pada tempat dia, disunatkan untuk kita sujud sahwi juga. Kata syarah, wa hunaka sunanun qauliyah idza naqalaha al-musalli ila ghairi mahalliha sajada li sahwi. Di sana ada beberapa sunat qauliyah, sunat qauli, apabila orang yang solat itu memindahkannya kepada bukan tempatnya, disunatkan untuk dia sujud sahwi. Kata tasyahudil awal, seperti tasyahud awal, wal qunuti fi mawdi'in la yushra'u fihi bi niyatil qunut. Seperti tasyahud awal dan juga kunut pada tempat yang tidak dituntut padanya dengan niat kunut. Dengan niat kunut. Jadi tasyahud awal dia baca pada ketika qiyam. Bukan tempat dia lah tu, bukan tempat yang dituntut. Ataupun tempat yang lain lah, tempat-tempat yang tidak dituntut baca ketika rukuk sebagai contoh. Begitu juga kunut. Jadi dia buat tu bukan pada tempat dia, maka disunatkan untuk disujud sahwi. Begitu juga bacaan surah wa qiraati surah fi ghairi mahallil qiraah, dan seperti membaca surah pada bukan tempat bacaan. Tempat bacaan ketika berdiri. Kalau dia baca ketika rukuk, baca ketika sujud, baca ketika duduk, semua tu disunatkan untuk sujud sahwi. Dan dalam kata syarah tu dia kata apa? Wal kunut fi mawdi'in la yushra'u fihi bi niyatil kunut. Dan kunut pada tempat yang tidak dituntut padanya bacaan kunut, tapi dengan syarat dengan niat kunut. Hak tu yang dituntut sujud sahwi. Kalau dia sujud dan dia baca doa yang ada dalam doa kunut tu, tapi bukan dengan niat kunut, tapi niat nak doa pada ketika sujud, yang tu tidak disunatkan untuk dia sujud sahwi. Kan kita sunat untuk kita memperbanyakkan doa pada ketika sujud.
begitu juga pada ketika rukuk, tapi ketika sujud lebih lagi lah, kan? Jadi dia baca doa-doa yang ada dalam doa kunut, tapi bukan dengan niat kunut, maka tidak disunatkan dia sujud sahwi. Yang disunatkan dia sujud sahwi kalau dia baca doa kunut tu pada ketika sujud ataupun pada ketika rukuk ke, tapi dengan niat kunut. Itu yang disunatkan untuk sujud sahwi. Kemudian tanbih setelah tadi. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Dia melakukan rukun fi'li serta ada kemungkinan apa yang dibuat itu adalah tambahan, lebih rukun yang lebih. Fayasjudul musalli lis-sahwi indama yuqi'u ruknan fi'liyan wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadatihi. Maka orang yang solat itu sujud sahwi ketika mana dia melakukan satu rukun fi'li sedangkan dia mutaraddid. Mutaraddid ni kita terjemah apa? Mutaraddid ragu-ragu, kan? Ketika tu dia ragu-ragu ketika sedangkan dia ragu-ragu ketika melakukan rukun tersebut. Dia ragu-ragu adakah itu tambahan ataupun tidak. Contoh dia apa? Ka'an yataraddada fi tarkir ruku'. Seperti dia ragu-ragu pada meninggalkan rukuk. Aku macam tinggal rukuk. Tinggal ke tak tinggal? Tinggal ke tak tinggal? Dia duduk ragu-ragu macam itulah. Orang ni apa yang dia perlu buat? Fayajibu alaihi an ya'tiya bir ruku'. Jadi wajib ke atasnya dia datangkan dengan rukuk. Wajib dia buat dia rukuk lah. Sebab asalnya ada ke tak ada? Asalnya tak ada. Kita ambil hukum asal. Rukuk asalnya ada ke tak ada? Buat lagi ke tak buat lagi? Kita ambil asal, tak buat lagi. Jadi sekarang ni dia tengah ragu-ragu, dah buat ke dah tak buat lagi, kan? Rukuk tadi ada tak dia rukuk ataupun tidak? Jadi asalnya tidak. Maka waktu ni dia kena datangkan rukuk. Dan jadi dia buat rukuk tu dalam keadaan dia ragu-ragu, sama ada rukuk tu rukuk tambahan, sebenarnya tadi dia dah buat, ataupun bukan rukuk tambahan, memang dia betul-betul tak buat lagi. Jadi fayajibu alaihi an ya'tiya bir ruku'. Wa in kana yahtamilu an yakuna zaidan. Walaupun ada ihtimal rukuk yang dibuat itu adalah zaid. Itu adalah rukuk tambahan. Lepas tu dia kena buat apa? Wa yasjudu li as-sahwi. Dia kena sujud sahwi. Samalah dia taraddud, ragu-ragu rakaat ketiga ke keempat, ketiga ke keempat, maka ambil yang yakin rakaat ketiga. Itu yang kita ambil lah, ambil yang yakin. Kita bina alal yakin. Tapi ada ihtimal memang rakaat yang kita solat tu rakaat ketiga, dan ada ihtimal rakaat tu sebenarnya rakaat yang keempat. Rakaat yang kita jadi aku sekarang ni rakaat ketiga ke keempat dah. Jadi kita ambil yang yakin, kita kata rakaat aku ni rakaat yang ketiga. Okay. Tapi ada tak kemungkinan rakaat itu adalah rakaat keempat? Ada juga kemungkinan. Jadi sekali bila ditambah satu rakaat lagi, bila dibuat rakaat yang keempat, ada kemungkinan rakaat keempat itu adalah rakaat memang betul-betul rakaat keempat, dan ada kemungkinan rakaat itu rakaat yang kelima. Jadi ketika tu dia melakukan rukun fi'li serta ada kemungkinan itu adalah tambahan. Kan disunatkan untuk sujud sahwi. Kemudian sambung lagi sikit, watajibu mutaba'atul imami fihi. Itu kalau matan lah. Watajibu mutaba'atul imami fihi ay fi sujudi sahwi. Kita baca matan dulu. Falau sajada li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bit tahrim batalat salatuhu. Baik, terus sekali syarah. Dia kata wajib mengikut imam. Kemudian syarah datangkan sifat imam tersebut. Imam tersebut al-mutatahhir, imam yang suci. Jadi wajib ikut imam, yang mana imam tu imam yang suci. Ikut pada apa? Fihi,
Padanya ai pada sujud sahwi, ai sujudi as-sahwi. Betul? Kita faham kat sini apa dia? Kalau imam tu bukan imam yang suci, maksudnya nyata bagi makmum imam tu sebenarnya dia tidak berwuduk. Jadi waktu tu tak perlu pun untuk kita ikut imam pada sujud sahwi dia. Sekali dia akan jelaskanlah di bawah. Wa tajibu mutaba'atul imamil mutatahhir fihi ay fi sujudis sahwi wa in kana sahwu qabla al-iktida'i bihi. Yang ni kita bincang, kata imam tu memang imam yang suci lah kan, memang dia ada wuduk daripada awal solat kan. Jadi katalah kita ikut imam tu ketika rakaat yang kedua. Kita ikut imam tu ketika rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang ketiga. Jadi ketika solat imam tu tinggal tasyahud awal. Ketika solat imam tu tinggal Alhamdulillah. Baik, sama balik. Katalah kita sebagai makmum kita ikut imam pada tasyahud yang pada rakaat yang ketiga. Dan waktu solat tu imam tinggal tasyahud awal. Jadi selepas bila di akhir solat imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Jadi kita pun wajib kita ikut imam sujud sahwi juga. Walaupun kita ikut imam tu cakap apa? Walaupun kita ikut imam bukan waktu imam tu terlupa. Kan kita ikut imam tu lepas imam tu terlupa. Tetap juga kita kena sujud sahwi ikut imam. Lepas tu disunatkan pula untuk kita sujud sahwi lagi pada rakaat kita yang keempat. Lepas imam bagi salam, kita naik rakaat yang ketiga, lepas tu rakaat yang keempat, sebelum salam tu disunatkan untuk kita sujud sahwi. Walaupun kita ikut imam kan, yang mana terlupa yang dilakukan oleh imam tu sebelum kita ikut imam lagi. Faham tak? Cuba belik. Boleh ya? Letih sikit. Nampak saja tak tersusun. Tak faham abang. Kata syarah wa in kana tak boleh ya. Okey. Kita baca ni dulu. Wa in kana sahwu qabla al-iktida'i bihi, dan kata-kata sekiranya terlupa imam tu sebelum makmum tu ikut imam. Terlupa imam tu sebelum makmum ikut imam. Sebab tu anda bagi contoh tadi, kita ikut imam rakaat yang ketiga, imam terlupa rakaat yang kedua. Dia tak tasyahud awal kan. Jadi walaupun macam tu, kita kena ikut imam ketika imam tu sujud sahwi. Sebab boleh jadi makmum tu kata, saya bukan ikut dia waktu dia terlupa, saya tak ikut dia pada awal. Saya ikut rakaat yang ketiga, dia lupa rakaat yang kedua. Saya tak ikut dia lagi waktu tu. Walaupun kita tak masuk lagi waktu tu, wajib juga kita ikut imam ketika dia sujud sahwi. Dan sunat juga bagi kita pada rakaat keempat kita ni untuk kita sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kecacatan imam dia akan pi kepada makmum. Walaupun kecacatan itu berlaku sebelum kita ikut imam. Walaupun kecacatan tu berlaku sebelum kita ikut imam. Jelas? Cuma kecacatan yang dibuat oleh imam yang pi sampai ke makmum tu, sekiranya imam tu imam mutatahhir, imam tu suci. Adapun kalau imam tu tak suci kan, dia muhdis,
maka segala kecacatan yang dilakukan oleh imam dia tidak akan pi kepada makmum. Sebab hakikatnya dia tidak ada keduah pun antara kedua-duanya. Antara imam dan makmum tu hakikatnya tidak ada keduah. Tengok dia sebut apa kat depan. Dia kata wa kharaja bil mutatahhir al imamul muhdis, dan keluar dengan kata al mutatahhir. Mana dia kata al mutatahhir? Dalam syarah itulah ada tambah selepas al imam tu. Selepas imam tu dia datangkan sifat imam tu yang suci, bukan orang yang berhadas. Jadi keluar dengan kata al mutatahhir tu al imamul muhdis, imam yang berhadas. Maka tafriq daripada situ fala yalhaqul ma'muma sahwuhu, maka tidak menyertai makmum oleh sahwuhu, oleh terlupanya ataupun kecacatan imam tersebut. Yang ni kecacatan imam tersebut dia tidak mengalir kepada makmum. Sebab apa? Idla qudwata fil haqiqah, kerana tidak ada qudwah pun pada hakikatnya. Pada rupa je nampak ada kedua, tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak ada kedua. Jadi nak tasawur macam mana boleh jadi dia tu pun jahil kan. Dia tak ingat kata dia tak ada wuduk ataupun dia belum mandi wajib ke. Lepas tu dia rasa bersalah. Lepas solat tu dia pergi umum. Contohnya lepas solat tu dia pergi umum. Jadi kita dapat tahulah rupanya imam ni tak ada. Imam ni imam muhdis, imam yang berhadas. Dan tadi waktu dia solat tadi, rakaat kedua kita perasan dia tak tasyahud awal. Jadi adakah perlu untuk kita sujud sahwi lagi rakaat yang keempat? Jawabnya tak perlulah, sebab imam tu bukan imam mutatahhir. Okey. Wala yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Kemudian persoalan, adakah makmum kalau dia terlupa ataupun ada kecacatan dalam solat dia ketika dia jadi makmum, adakah disunatkan untuk dia sujud sahwi disebabkan kecacatan diri dia sendiri yang dia buat? Sama ada dia cakap yang sedikit, ataupun dia tertelan makanan ke, dia termakan ada makanan yang sedikit waktu solat. Jadi itu kecacatan dia, bukan kecacatan imam. Jadi apa yang dia buat tu adakah disunatkan untuk dia sujud sahwi? Jawabnya wala yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Jadi makmum tidak sujud sahwi kerana terlupa ataupun kecacatan yang dibuat oleh dirinya sendiri di belakang imamnya yang suci. Kecacatan dia ditanggung imam. Ditanggung oleh imam tu. Li'anna al-imama yatahammaluhu anhu. Kerana imam dia menanggung sahwal makmum tu. Yatahammalu sahwal makmum anhu anil makmum tu. Jadi imam tanggung. Lepas tu kalau imam tu imam yang muhdis, apa kita faham kat sini? Kalau imam tu imam yang muhdis, dia sujud sahwi. Sebab hakikatnya dia tidak ada keduah antara dia dengan imam. Dan imam yang muhdis tidak menanggung pun khalal ataupun kecacatan yang dilakukan oleh makmum. Jadi waktu tu disunatkan untuk dia sujud sahwi. Cuma ada dua masalah kan, yang ulama kemukakan dua keadaan yang mana makmum yang sembahyang yang buat kesalahan, makmum yang buat kecacatan dalam solat, disunatkan dia sujud sahwi. Kecacatan tu daripada dia sendiri, bukan daripada imam, tapi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Gambaran dia macam mana? Gambaran pertama, seseorang yang sembahyang seorang,
dia sembahyang secara munfarid, seorang-seorang. Lepas tu dia buat satu sebab daripada sebab-sebab yang dia buat satu sebab daripada sebab-sebab sujud sahwi. Katalah dia makan kena yang sedikit, ataupun dia bercakap dengan percakapan yang sedikit. Jadi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Kemudian pada rakaat yang ketiga dia ikut jemaah. Dia mula-mula dengan seorang-seorang. Lepas tu dia tengok ada jemaah, dia masukkan diri dia dalam jemaah tu. Maksudnya dia niat mengikuti imam. Saya dia sebenarnya seorang-seorang. Lepas tu dia niat ikut imam. Boleh tak? Boleh kan? Kan? Jadi orang ni sunat untuk dia sujud sahwi di akhir solat nanti. Sunat untuk dia sujud sahwi di akhir solat nanti. Sebab apa? Sebab dia ada buat sebab-sebab sujud sahwi. Ni nampak tak gambaran tu? Sebelum dia masuk, dia sembahyang seorang-seorang. Kata dia sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang seorang-seorang. Kan? Dia sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat tu dia sembahyang seorang-seorang. Lepas tu pada 2 rakaat tu dia ada buatlah satu sebab daripada sebab-sebab sujud sahwi. Dia tak baca tasyahud awal ke, ataupun dia tersasul ke, kan, ataupun dia termakan makanan yang sedikit ke. Jadi sebab-sebab tu menyebabkan dia sunat untuk sujud sahwi lah. Lepas tu pada rakaat yang ketiga dia niat berjemaah dengan seseorang. Contoh hantar duduk sembahyang 2 rakaat seorang-seorang ni. Lepas tu Hafiz mai dia sembahyang juga seorang-seorang. Lepas tu hantar niat ikut Hafiz. Faham tak? Jadi hantar 2 rakaat tadi berjemaah. Lepas tu 2 rakaat lagi hantar 2 rakaat tadi hantar sembahyang seorang-seorang, 2 rakaat lagi hantar sembahyang berjemaah. Okey. Jadi adakah sunat atas sujud sahwi? Sebab sekarang ni hantar sembahyang berjemaah ni. Jawabnya disunatkan juga atas sujud sahwi. Di akhir solat nanti. Di akhir solat disunatkan atas sujud sahwi. Nampak kan? Okey. Itu gambaran yang pertama. Orang yang solat berjemaah disunatkan juga untuk dia sujud sahwi kerana khalal yang dia buat. Bukan kerana khalal yang imam buat, kerana khalal yang dia buat, kerana kecacatan yang dia buat. Yang kedua, makmum ni makmum masbuk. Kan? Makmum ni makmum masbuk dan dia bangun selepas salam imam dia untuk sempurnakan solat lah. Jadi kita ikut imam sembahyang 2 rakaat. Kita dan 2 rakaat dengan imam. Jadi imam bagi salam, kita pun bangunlah nak tambah, nak sempurnakan lagi 2 rakaat. Lepas tu waktu kita nak sempurnakan 2 rakaat tu, kita terbuat sesuatu perkara, kita terbuat sebab-sebab sujud sahwi lah. Kita buat sebab-sebab sujud sahwi. Kita termakan ke, ataupun tersasul ke, cakap beberapa kalimat. Waktu ni disunatkan juga untuk kita sujud sahwi. Itu gambaran yang kedua. Habis itu. Kemudian falau sajadal ma'mum li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bi tahrim batalat salatuhu. Jadi sujud sahwi hukum dia sunat, kecuali kalau seseorang tu jadi makmum dan imam dia sujud sahwi. Waktu tu wajib dia sujud sahwi kerana ikut imam. Tapi kalau dia tak ikut imam daripada ketika tu, batal solat dia. Begitu juga batal solat dia kalau
imam tak sujud sahwi tapi dia pergi sujud sahwi. Imam imam tak sujud, bukan imam tak sujud, silap. Dia terlupa dalam solat, kan? Dia terlupa ataupun dia buatlah perkara-perkara yang menyebabkan dia sunatkan dia sujud sahwi. Contohnya dia makan yang sedikit ataupun dia bercakap dengan percakapan yang sedikit. Jadi kita sebut apa tadi, kalau orang tu buat perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi ketika dia jadi makmum, kan? Dia ada buat kecacatan sendiri, ketika dia jadi makmum maka tidak disunatkan untuk dia sujud sahwi, kan? Sebab dia punya khalal ataupun kecacatan yang dibuat itu ditanggung oleh imam. Jadi kalaulah makmum ni sujud sahwi juga, maka batal solat dia. Jadi kat ujung ni kataan musannif ni nak sebut tentang dua masalah itulah. Masalah yang pertama, dia sujud sahwi kerana kecacatan yang dia buat. Dia makmum dan dia sujud sahwi kerana kecacatan yang dia buat. Sedangkan tak sunat. Dia buat dalam keadaan tahu dan sengaja. Ataupun imam sujud sahwi tapi dia tak ikut, dalam keadaan dia tahu dan sengaja. Itu pun sama juga batal solat dia. Falau sajadal ma'mumu, maka kalau makmum sujud li sahwi nafsihi, kerana kecacatan daripada diri dia sendiri, au takhallafa an sujudi imami, ataupun dia takhalluf daripada sujud imam, maksudnya dia tidak sujud dengan dia tidak sujud bersama-sama dengan imam ketika imam sujud sahwi, amidan aliman bit tahrim, dalam keadaan sengaja dan tahu kata haram, batalat solatuhu, batal solatnya. Allahu ta'ala a'lam, ya. Faham tak yang belakang tu? Jelas tak? Mana rasa macam macam tak tersusun sikit ya. Hafiz okey ke? Ya. Ya. Oh, yang kedua terlepas. Okey. Itu masalah dia berkaitan dengan masalah ke atas tu. Wala yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Jadi makmum yang tidak disunatkan bagi makmum yang buat yang buat kecacatan lah dalam solat dia, tidak disunatkan untuk dia sujud sahwi, kecuali pada dua masalah. Masalah pertama yang tersebut tadi, dan masalah yang kedua masalah yang kedua, kalau makmum tu masbuk, lepas tu dia dah habis solat dengan imam dah. Imam habis solat. Makmum tu masbuk, lepas tu dia bangkit selepas salam imam. Selepas salam imam dia bangkit untuk sempurnakan solat. Jadi waktu dia tengah sempurnakan solat tu, dia adalah buat perkara-perkara yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Jadi waktu tu sunat jugalah dia sujud sahwi. Wa jazakum. Allahu a'lam.